Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan membentangkan presentation assignment untuk subjek DEV 20072 Electricity Supply Act and Regulation. Disediakan untuk TS Muhammad Zikril Hakim bin Ismail. Ahli kumpulan. Nama saya Abdullah Fahim bin Abdullah Hakim. Nama saya Muhammad Syarif Muhyiddin bin Yusof. Nama saya Aiman Daniel bin Daud. Nama saya Muhammad Badrul Iman bin Abdul Halim. Dan seterusnya, pengenalan. Pembentangan ini adalah tugasan bagi subjek DEV 20072. Tugasan adalah untuk menjelaskan dengan jelas dan terperinci berkenaan peraturan-peraturan seperti berikut beserta contoh-contoh berkaitan. Soalan nombor 12. Anda dikehendaki menerangkan dengan jelas dan terperinci berkenaan peraturan-peraturan seperti berikut beserta contoh-contoh berkaitan gambar rajah, lita skematik, borang, dokumen dan lain-lain. A. Peraturan 75. B. Peraturan 76. C. Peraturan 77. D. Peraturan 78. Dan E. Peraturan 79. Seterusnya, Peraturan 75. Kontraktor elektrik. 75. Peraturan 75/1. Tiada seorang pun boleh melaksanakan atau menjalankan apa-apa kerja elektrik melainkan jika dia memegang suatu perakuan pendaftaran yang sah sebagai seorang kontraktor elektrik yang dikeluarkan di bawah peraturan-peraturan ini. Kurungan 2. Perakuan pendaftaran sebagai kontraktor elektrik hendaklah dalam borang Q yang ditetapkan dalam jadual pertama dan hendaklah sah bagi tempoh dan kurang daripada 1 tahun dan tidak lebih daripada 5 tahun dari tarikh pengeluaran atau pembaharuan perakuan pendaftaran itu. Peraturan 76. Kehendak bagi pendaftaran sebagai kontraktor elektrik. Peraturan 76. Tiada perakuan pendaftaran sebagai seorang kontraktor elektrik boleh dikeluarkan atau diperbaharui melainkan jika Suruhanjaya berpuas hati bahawa tiada orang itu telah mendaftarkan perniagaannya di bawah Akta Pendaftaran Perniagaan 1956 atau ialah sebuah syarikat yang didaftarkan atau diperbadankan di bawah aka Syarikat 1965. B. Orang itu mengambil kerja sepenuh masa suatu bilangan pendawai seperti yang dinyatakan dalam Peraturan 78 yang relevan dengan kelas kontraktor elektrik yang berhubungan dengan permohonannya. C. Orang itu mempunyai perlindungan insuran untuk pekerjanya di bawah Akta Keselamatan Sosial Pekerja 1969 dan orang itu memiliki kelengkapan yang sesuai, kelengkapan menguji dan peralatan yang berhubungan dengan kerjanya yang akan ditentukan oleh Suruhanjaya. Okey, seterusnya. Peraturan 77. Maklumat yang dikehendaki bagi pendaftaran sebagai kontraktor elektrik. Peraturan 77. Sebelum mengeluarkan atau memperbarui sesuatu perakuan pendaftaran sebagai kontraktor elektrik, Suruhanjaya boleh menghendaki orang itu mengemukakan maklumat yang berikut. A. Nama dan alamat semua berkongsi dalam hal perkongsian yang berdaftar dan tentang semua pengarah, pengurus dan pemegang saham dalam hal syarikat yang berdaftar. Kurungan B. Premis yang disewa atau dipunyai bagi menjalankan perniagaan. Dan C. Apa-apa maklumat lain yang Suruhanjaya fikirkan perlu. Seterusnya. Peraturan 78. 78 dalam kurungan 1. Kontraktor elektrik hendaklah dikelaskan di bawah mana-mana kelas yang berikut. A. Untuk kelas A. B. Untuk kelas B. C. Kelas C. Ataupun D. Untuk kelas D. Seterusnya. Dalam kurungan 2. Kontraktor elektrik kelas A
hendaklah orang yang dalam kurungan A berupaya untuk menjalankan kerja elektrik yang melebihi RM1 juta nilainya. Dalam kurungan B, telah mengambil kerja sepenuh masa sekurang-kurangnya 3 orang pendawai dengan sekatan fasa 3 dan tiada apa-apa jua dalam perenggan ini melarangnya daripada menjadi salah seorang daripada 3 pendawai itu. Kurungan C, telah mengambil kerja sepenuh masa sekurang-kurangnya seorang pendawai dengan sekatan fasa 3 yang diberi kuasa untuk menguji sesuatu perpasangan. Dan tiada apa-apa jua dalam perenggan ini melarang pendawai itu daripada menjadi salah seorang daripada 3 orang pendawai dengan sekatan fasa 3 itu sebagaimana yang diperuntukkan dalam perenggan B. Dan kurungan D, telah mengambil kerja sepenuh masa sekurang-kurangnya 2 orang pendawai dengan sekatan fasa tunggal. Dan tiada apa-apa jua dalam perenggan ini melarangnya daripada menjadi salah seorang daripada 2 orang pendawai itu. Dalam kurungan 3, peraturan 78, kontraktor elektrik kelas B hendaklah orang yang kurungan A berupaya untuk menjalankan kerja elektrik yang mencapai RM1 juta nilainya. Dalam kurungan B, telah mengambil kerja sepenuh masa sekurang-kurangnya 2 orang pendawai dengan sekatan fasa 3 dan tiada apa-apa jua dalam perenggan ini melarangnya daripada menjadi salah seorang daripada 2 orang pendawai itu. Kurungan C, telah mengambil kerja sepenuh masa sekurang-kurangnya seorang pendawai dengan sekatan fasa 3 yang diberi kuasa untuk menguji sesuatu perpasangan dan tiada apa-apa jua dalam perenggan ini melarang pendawai itu daripada menjadi salah seorang daripada 2 orang pendawai dengan sekatan fasa 3 itu sebagaimana yang diperuntukkan dalam perenggan B. Dan D, telah mengambil kerja sepenuh masa sekurang-kurangnya seorang pendawai dengan sekatan fasa tunggal dan tiada apa-apa dalam perenggan ini melarangnya daripada menjadi pendawai itu. Dalam kurungan 4, kontraktor elektrik kelas C hendaklah orang yang A berupaya untuk menjalankan kerja elektrik yang mencapai RM500,000 nilainya. B, telah mengambil kerja sepenuh masa sekurang-kurangnya seorang pendawai dengan sekatan fasa 3 dan tiada apa-apa jua dalam perenggan ini melarangnya daripada menjadi pendawai itu. Dan C, telah mengambil kerja sepenuh masa sekurang-kurangnya seorang pendawai dengan sekatan fasa 3 yang diberi kuasa untuk menguji sesuatu perpasangan dan tiada apa-apa jua dalam perenggan ini melarang pendawai itu daripada menjadi orang yang sama sebagaimana pendawai dengan sekatan fasa 3 dan sebagaimana yang diperuntukkan dalam perenggan B. Kurungan 5, kontraktor elektrik kelas D hendaklah orang yang A berupaya untuk menjalankan kerja elektrik yang mencapai RM100,000 nilainya. B, telah mengambil kerja sepenuh masa sekurang-kurangnya seorang pendawai dengan sekatan fasa tunggal dan tiada apa-apa jua dalam perenggan ini melarangnya daripada menjadi pendawai itu. Dalam kurungan C, telah mengambil kerja sepenuh masa sekurang-kurangnya seorang pendawai dengan sekatan fasa tunggal yang diberi kuasa untuk menguji sesuatu perpasangan dan tiada apa-apa jua dalam perenggan ini melarangnya daripada menjadi pendawai itu. Dan D, hendaklah hanya menjalankan kerja pendawaian pada perpasangan fasa tunggal yang menerima elektrik daripada pemegang lesen atau pihak berkuasa bekalan, mengikut mana-mana yang berkenaan melalui sistem 2 dawai fasa tunggal. Kurungan 6. Seseorang kontraktor elektrik boleh memohon kepada Suruhanjaya untuk dinaikkan daripada satu kelas ke kelas yang lain. Seterusnya, Akhir sekali, peraturan 79. Fee hendaklah dibayar bagi suatu perakuan pendaftaran sebagai kontraktor elektrik dan pembaharuannya pada kadar yang ditetapkan dalam bahagian 8 jadual kedua. Bagi kelas A, tahun pertama, fee pengeluaran RM3,000, fee pembaruan RM2,000. Bagi kelas B, fee pengeluaran RM1,500, fee pembaruan RM1,000. Bagi kelas C, fee pengeluaran RM500, fee pembaruan RM300. Bagi kelas D, fee pengeluaran RM200, fee pembaruan RM100. Bagi kelas A pada 2 tahun, fee pengeluaran RM5,000, fee pembaruan RM4,000. Bagi kelas B, fee pengeluaran RM2,500, fee pengeluaran RM2,000. Bagi kelas C, fee pengeluaran RM800, fee pengeluaran RM600. Bagi kelas D, fee pengeluaran RM300,
fee pembaruan 200. Bagi kelas A, pada 3 tahun, fee pengeluaran 7,000, fee pembaruan 6,000. Bagi kelas B, fee pengeluaran 3,500, fee pengeluaran 3,000. Bagi kelas C, fee pengeluaran 1,100, fee pembaruan 900. Bagi kelas D, fee pengeluaran 400, fee pembaruan 300. Kelas A pada 4 tahun, fee pengeluaran 9,000, fee pembaruan 8,000. Bagi kelas B, fee pengeluaran 4,500, fee pembaruan 4,000. Bagi kelas C, fee pengeluaran 1,400, fee pengeluaran 1,200. Bagi kelas D, fee pengeluaran 500, fee pembaruan 400. Kelas A pada 5 tahun, fee pengeluaran 11,000, fee pembaruan 10,000. Bagi kelas B, fee pengeluaran 5,500, fee pembaruan 5,000. Bagi kelas C, 1,700, fee pembaruan 1,500. Bagi kelas D, fee pengeluaran 600, fee pembaruan 1,000. Penutup, kesimpulannya, peraturan-peraturan yang dikehendaki dijelaskan adalah berkaitan mengenai pendaftaran kontraktor elektrik. Segala peraturan yang berkaitan telah dijelaskan. Rujukan kami adalah buku akta dan laman seseorang yang dinyatakan. Sekian, terima kasih.